Persidangan Dewan Rakyat antara yang menjadi perhatian kali ini mengenai perbelanjaan, promosi dan publiciti hebahan kerajaan serta pendirian kerajaan terhadap rakyat Palestin. Perinciannya langsung bersama Syammi Saripan di Parlimen. Memi. Terima kasih Syah Musa. Tiada sebarang peruntukan baharu dibuat bertujuan mempromosi kerajaan perpaduan pada tahun 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihaknya hanya meneruskan kontrak perjanjian pada 2022 yang telah dibuat oleh kerajaan terdahulu. Kerja-kerja promosi dan publiciti dibuat termasuk iklan di media sosial dan media massa serta pemasangan papan iklan luar. Peruntukan yang kecil ini, yang selebihnya seperti yang saya sebutkan akan dimanfaatkan untuk menyediakan beberapa iklan atau penerbitan yang boleh memberikan penjelasan lanjut. Saya tidak fikir ini terlalu bermasalah seandainya kita punya program yang jelas dan turun menyantuni rakyat. Tetapi untuk berbelanja lebih daripada itu, saya tidak fikir ia selaras dengan prinsip pengurusan cekap dan tata kelola yang kita sebut selama ini. Sejak 2020 hingga 2022, kerajaan telah membelanjakan RM700 juta bagi tujuan promosi dan publisiti. Baik, seterusnya kerajaan tetap berpendirian teguh menyokong perjuangan rakyat Palestin, malah mengutuk sekeras-kerasnya penganiayaan serta pembunuhan orang awam yang berleluasa. Kerajaan tidak mengiktiraf mana-mana keputusan, mana-mana negara, termasuk Amerika Syarikat, yang mengenakan sekatan atau sanction secara unilateral. Kita hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dibuat apa yang disebut sebagai multilateral. Jadi tentunya kita pertama tidak bersetuju dengan cara dan dibuat oleh Amerika Syarikat. Keduanya, dia tidak mempengaruhi dasar dan keputusan kita. Sebab itu, soal pertama, hubungan dengan Hamas kita teruskan dulu dan sekarang. Dan kita tidak menganggap menghukum Hamas sebagai badan pengganas. Beliau menjawab pertanyaan Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Malaysia juga akan terus memberikan sokongan berterusan kepada Palestin termasuk meneruskan perjuangan mendapatkan hak dan usaha memberi perlindungan serta bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyelar tindakan sesetengah pihak yang sengaja mempolitikkan isu konflik Palestin-Israel. Malah Datuk Seri Anwar menegur pihak yang memandang remeh usahanya dalam membantu memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Ini bawah saya sebagai Perdana Menteri. Bulan Julai 23. Julai 2023. The Hague. Isu rakyat, isu hak Palestin dibawa. Dan kita Malaysia walaupun tidak membawa, menyokong apa yang diambil oleh Palestin, membuat kenyataan, memberi bukti, menyokong tindakan Palestin. Bila? Julai 2023. Faham sikit dalam hal ini. Jangan permainkan sebagai bahan politik. Pada kerana hal ini semua tak kira parti harus bersama memberikan sokongan supaya rakyat Malaysia dan dunia tahu Malaysia satu suara menyokong perjuangan rakyat Palestin. Jelas Perdana Menteri sepanjang mentadbir negara, beliau telah menghubungi beberapa negara sahabat serta negara Islam dalam memberikan pendirian tegas mengenai isu berkenaan. Saya tidak akan menerima sebarang ugutan. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika sesi soal jawab di Parlimen. Katanya Malaysia tidak akan sama sekali bersetuju dengan apa jua penindasan mahupun penganiayaan. Dan saya dah beritahu, saya tidak terima apa-apa ugutan. Tidak akan menerima kalau bila ada ugutan. Ini termasuk ini. Ini maknanya memberi amaran kepada mana-mana negara. Tetapi tindakan bagi kita unilateral tidak sah kerana kita sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan PBB.
Beliau turut merakamkan ucapan penghargaan terima kasih kepada negara sahabat yang terus memberi ruang mendengar pandangan Malaysia dalam menyokong pendirian memperjuang hak Palestin. Ini termasuk Singapura, Netherlands dan Jepun. Paling akhir dengan Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun. Kerana Jepun mengambil tindak pendirian yang tegas bersama Amerika Syarikat menghukum Hamas sebagai teroris. Saya bincang dengan dia dan mengatakan bom yang dilempar di Gaza itu lebih parah daripada kesan bom Hiroshima. Malah tadi saya telah beritahu kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar supaya mengutus surat atas nama saya dan rakyat Malaysia mengucap tahniah kepada Guterres, Setiausaha Agung PBB, kerana ketegasan beliau untuk mengenengahkan isu yang benar di kalangan yang menimpa rakyat Palestin. Perkembangan selanjutnya, Kawasan Keselamatan Timur Sabah Eskom mengekalkan rekod sifar penculikan untuk wang tebusan sejak 2020 hingga kini. Ia hasil kawalan secara bersepadu pasukan keselamatan menerusi rondaan udara, laut dan darat bertujuan meminimumkan risiko ancaman berkenaan. Untuk makluman yang berhormat, ancaman penculikan ada, tapi rekod menunjukkan sejak 15 Januari tahun 2020 sehingga sekarang ini, kidnap for ransom itu kosong. Saya fikir ini satu rekod yang sangat signifikan. Hal itu kerana Eskom pertama rondaan, kedua dia juga ada kapal yang dipanggil mothership dan rondaan helikopter dan sebagainya, omnipresent. Itu antara perkara yang dianggap melonjakkan prestasi dan meminimalkan ancaman keselamatan. Beliau menjawab soalan beluran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berhubung status terkini Eskom. Sebanyak 414 individu ditahan hasil pemeriksaan fizikal yang dibuat Eskom di kawasan Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Ini hasil 1.7 juta pemeriksaan terhadap individu dan kenderaan sejak Januari hingga Ogos lepas. Baik, sekian perkembangan dari Dewan Rakyat. Dewan ketiga ini berhenti rehat seketika dan akan menyambung kembali perbahasan pada pukul 2.30 petang. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Syah Musa di studio. Baik, terima kasih Mimi. Kita